Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita masih di topik yang sama iaitu 8.1 garis dan sudut, di mana kita akan membincangkan dua perkara pada hari ini iaitu yang pertama adalah macam mana cara untuk membina sudut 60 darjah menggunakan jangka lukis, dan yang kedua adalah membina pembahagi dua sama sudut. Okey, di mana kedua-dua ini merupakan tajuk yang terakhir dalam subtopik 8.1. Okey, murid boleh rujuk buku teks muka surat 181. Okey, diberi contoh yang 7. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis PQ supaya sudut PQR adalah 60 darjah. Okey, jadi dekat sini kita kena faham soalan. Okey, sudut PQR adalah 60 darjah. Diberi satu garis lurus QR sahaja, tetapi tiada huruf P. Jadi kita kena faham soalan di mana cikgu telah ajar sebelum ni, sudut PQR bermaksud kita kena fokus kepada huruf yang berada di tengah iaitu Q. Okey. Jadi sudut 60 itu adalah berada pada huruf Q. Jadi dekat lukisan ini, dekat garisan yang diberi, okey, kita kena faham bahawa sudut 60 adalah kurang daripada 90. Jadi, okey, garisnya kemungkinan macam ini. Okey, kerana kalau tegak dia 90. Jadi kalau 60 dia kuranglah daripada 90. Jadi ini adalah 60. Kenapa cikgu letak pada Q? Kerana tadi cikgu dah cakap Q adalah 60. Q berada di tengah. Okey. Jadi P adalah garis ini. Di mana P adalah garisan yang menyambung dengan Q. Okey. Dan cara nak baca P Q R. Okey. So dekat Q ini adalah 60. Okey, cikgu harap faham Jadi kita tak boleh lukis suka hati, kita kena guna jangka lukis. Okey, cara nak guna jangka lukis, yang pertama, bina satu lengkuk panjang dari Q yang bersilang dengan QR. Tandakan titik persilangan itu sebagai S. Okey, langkah yang pertama, kita perlu ambil jangka lukis kita. Kita letak yang bahagian tajam tu dekat Q. Sekarang kita buka jangka lukis kita tersebut. Tak kisah berapa panjang pun, sama ada nak letak dekat sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, tak kisah. Asalkan dia bersilang dengan garisan QR. Masih dalam garisan tersebut, jangan luar daripada garisan, tak boleh. Okey, jadi kita dah tetapkan mana satu kita nak, point mana yang kita nak. Okey, contoh yang diberi, dia buka di kedudukan S. Okey, sekarang dah buka jangka lukis kita akan bina lengkuk yang pertama sebesar-besarnya. Buat macam tu. Besar ya. Okey. Now kita pergi ke step yang kedua, iaitu kekalkan bukaan jangka lukis dan bina satu lengkuk dari S yang bersilang dengan lengkuk yang dibina dalam langkah 1. Tandakan titik persilangan itu sebagai P. Jadi kita dah buka tadi jangka lukis kita jangan ubah. Letak yang bahagian dekat S pula. Okey, ini step yang kedua ya. Dan kita akan bina lengkuk di atas yang kedua. Maka berlakulah persilangan di situ dan kita label persilangan itu sebagai P. Kemudian kita ambil pembaris, kita akan bina satu garisan pada titik persilangan tersebut. Sekarang kita dah bina sudut PQR dengan sudut 60 darjah. Okey, cikgu akan tunjukkan cara untuk membina jangka lukis jika kurang jelas ya. Okey, sekarang kita ada satu garisan QR dan juga jangka lukis ya, di mana kita akan ikut step by step yang tadi. Yang pertama cikgu akan ikut je langkah yang tadi. Kita letak bahagian tajam tu dekat Q. Maka kita buka kita punya jangka lukis ni. Okey, tak kisah panjang mana yang kita nak. Okey, let's say cikgu nak kat sini ya, ataupun hampir dengan arah
Cikgu ikut contoh yang tadi. Okey, jadi kita akan bina lengkuk yang pertama. Bina memang besar, kena buat besar macam tu. Okey, dan kekalkan bukaan ini, jangan alihkan, jangan kecilkan atau besarkan. Letak yang tajam ni, sekarang kita label sini, kita labelkan sini S. Okey, so sekarang kita labelkan dekat sini, letak yang tajam dekat S, kemudian kita alih supaya dia pergi ke atas. Okey, pergi ke atas, maka kita akan bina satu lengkuk lagi di atas. Okey, sekarang kita ambil pembaris. Cikgu alih ni sekejap. Kita ambil pembaris. Okey, dan kita akan sekejap ya. Cikgu akan buat satu garisan yang tepat pada Q dan juga titik yang bersilang tersebut. Okey, sekejap cikgu adjust. Okey, so sekarang lebih kurang lah ya. Sebab ini komputer dia agak kurang tepat. Cikgu cuba alihkan supaya lebih tepat. Okey, so now kita akan buat garisan yang telah kita melalui titik yang telah kita bina tadi. Okey, so cikgu dah bina satu garisan yang melalui titik Q dan di atas kita akan letakkan huruf yang telah diberi tadi ya, iaitu P. Jadi PQS sekarang adalah sudut 60. Okey, murid-murid boleh ambil protektor dan cuba ukur betul tak 60 tersebut. Okey, sekarang sekiranya macam mana kalau ada pelajar tanya, boleh ke cikgu kalau saya buat kecil sikit, saya tak suka besar-besar macam ni. Okey, jom kita cuba sama ada dia memberi sudut 60 ataupun lain daripada 60. Okey, contohnya langkah pertama tadi, cikgu akan guna pen warna okey, warna ni ya. Okey, sekarang cikgu tadi buka pada S kan, cikgu nak buat kecil. Okey, nak kecil macam ni. Cikgu saya nak buat kecil je. Jadi cikgu cuba. Okey, yang pertama, step pertama kita akan bina lengkuk sebesar-besarnya. Kemudian letakkan pada titik yang baru. Contohnya ni S baru ya. Okey, kita akan letak di sini. Maka kita akan bina persilangan yang kedua. Okey, kemudian jika murid nampak dekat sini, dia masih titik persilangan yang sama, di garisan yang sama. Jadi sebenarnya tak kisah. So kita nak buka berapa banyak asalkan jangan melebihi R. Jangan buat di atas ni, memang salah lah. Dia mesti bawah antara Q dan R. Okey, contoh yang lain lah. Cikgu buat satu lagi. Contoh yang lain. Kita ambil kita punya jangka lukis. Okey, let's say kita nak buat besar sikit, separuh. Okey, jadi kita buat yang pertama. Okey, kemudian letak kat sini dan kita pusingkan, tadi kita perlu okey, kita buat lengkuk di atas dan kita letak di titik S yang baru ni. Kemudian kita akan buat satu lagi lengkuk di atas. Jadi kalau murid tengok kat sini, dia masih bersilang pada garisan yang sama. Okey, mungkin komputer ni dia lari sikit lah. Tapi kalau kita buat pada kertas menggunakan jangka lukis kita, memang bila kita ukur dengan protektor, kita masih dapat sudut 60 darjah. Okey, jadi kesimpulannya tak kisahlah kita nak buka berapa banyak kat sini, asalkan kita kekalkan bukaan tersebut untuk membina titik persilangan di bahagian atas. Okey, cikgu harap itu semua murid faham ya. Okey, sekarang kita akan belajar macam mana untuk membahagi dua sama sudut menggunakan jangka lukis. Okey, so kita baca nota yang ada dalam buku teks. Jika suatu garis membahagi suatu sudut kepada dua sudut yang sama saiz, garis itu disebut sebagai pembahagi dua sama sudut. Okey, misalnya garis OS ialah pembahagi dua sama sudut POR. Okey, jadi kita lihat di sini gambar rajah yang diberi. Sudut PO
POR adalah 40 darjah. Okey. So POR. Ini P, sini O, sini R adalah 40 darjah. Okey. Dan pembahaginya adalah garis S. Okey. So ada satu pembahagi di sini, garis baru S. Jadi pembahaginya sama rata, sini 20, sini pun 20. Okey. Jadi untuk membina pembahagi sudut tersebut, kita akan menggunakan jangka lukis supaya sudut yang kita peroleh itu lebih tepat. Okey. So sekarang kita tengok contoh 8 dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut PQR. Okey, so sekarang kita lihat di sini ya, sudut PQR. PQR tu maksudnya sudut dekat Q tu adalah 60. Okey, jadi secara logiknya, secara teorinya, kita akan bina satu garis di sini, di mana sudut, katakan sini adalah S, so sini adalah 30 dan di sini pun 30. Okey, jadi macam mana kita nak baca sebenarnya gambar rajah ni bagi yang belum faham lagi. Sudut PQR adalah 60 darjah. Okey, ini ya PQR 60. Okey, dan sudut yang baru kita bina P. Okey, ini PQS adalah 30 darjah. Dan yang satu lagi SQR. Sudut SQR adalah 30 darjah. Ini cara untuk menulis bagi yang belum faham lagi cara menulis dan juga membaca sudut yang diberi. Okey, so kita tengok kepada penyelesaian macam mana kita nak selesaikan. Okey, langkah yang pertama, bina satu lengkuk panjang dari Q yang bersilang dengan kedua-dua lengan QP dan QR. Tandakan dua titik persilangan itu sebagai M dan N. Okey, so langkah yang pertama, ambil yang bahagian tajam letak pada Q. Okey, bukalah bukaan jangka lukis mana yang kita nak. Contohnya dalam buku teks ni, dia telah buka sehingga huruf N. Jadi, dia bina satu lengkuk yang pertama. Yang besar dan labelkan M dan N. Okey. So, step yang kedua, dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina satu lengkuk masing-masing dari M dan N supaya dua lengkuk itu bersilang. Tandakan titik persilangan itu sebagai S. Okey, so sekarang dengan bukaan yang tadi, yang telah kita buat tadi, letak yang bahagian tajam dekat N. Okey, dan kita akan bina satu lengkuk di atas. Kemudian alihkan jangka lukis tersebut letak pada M dan kita akan bina lengkuk yang kedua. Maka terhasillah persilangan dan seterusnya kita ambil pembaris dan kita buat satu garisan yang melalui titik persilangan tersebut, di mana kita telah membina pembahagi sudut kepada 60 darjah, di mana di bahagian atas adalah 30, sudut PQS adalah 30 dan juga SQR adalah 30 darjah. Okey, jadi apa yang kita nak fahamkan dekat sini? Cuba lihat nota ni ya. Kita sebenarnya telah membina sudut 30 darjah tadilah yang kita buat. Bermula dengan sudut 60 darjah dengan pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut yang kita belajar tadi, kita boleh membina sudut lain dengan tepat dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Misalnya kita boleh guna pengetahuan tadi tu untuk bina 120 darjah, 90 darjah dan juga 15 darjah. Okey, jadi ini yang 1, 2, 3 ni cikgu akan terangkan sekejap lagi. Untuk macam mana cara untuk kita membina sudut daripada 60 yang kita belajar tadi tu, kita boleh bina sudut-sudut lain yang berkaitan. Okey. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak bina pembahagi dua sama sudut kepada sudut PQR, iaitu 60 darjah ya, yang telah cikgu terangkan tadi, di mana sudut ini adalah 60 darjah. Okey, kita ambil jangka lukis kita. Kita letakkan bahagian yang tajam di titik Q. Kenapa di titik Q? Sebab titik Q lah yang kita nak bahagikan 60 tu kepada 30. Okey, kita buka mana yang kita rasa suka. Okey. Dan asalkan dia menyentuh
garisan QR. Okey, so cikgu akan bina lengkuk yang pertama. Okey, memotong garisan PQ dan juga QR. Kemudian dengan bukaan yang sama kita letakkan, cikgu akan labelkan di bahagian atas ni M dan di bawah ni N. Okey, kita letakkan yang tajam pada hujung N, titik N, dan kita bina lengkuk di atas pula. Okey, kemudian alihkan kita punya jangka lukis, letakkan di titik M dan kita akan bina lengkuk yang kedua di bahagian atas ya. Okey, kat sini. So berlakulah persilangan dan bila dah ada persilangan kita ambil kita punya pembaris dan kita akan letakkan di hujung Q ni. Okey, cikgu panjangkan pembaris. Letakkan di titik Q dan satu lagi di hujung yang bersilang. Okey, adjust pembaris kita, pastikan tepat ya. Pastikan tepat di kena titik yang bersilang. Okey, mungkin dekat sini dia kurang tepat sikit lah. Sebab komputer kan. Jadi, okey. So, cikgu agak-agak saja ni. Jadi, kita akan bina garisan yang ketiga. Okey. So, ni adalah kita labelkan garisan yang baru kita buat ni adalah S. Apa-apalah abjad yang sesuai. Okey. Jadi sekarang sudut PQS adalah 30 darjah dan sudut SQR adalah 30 darjah. Maka kita telah membina pembahagi kepada dua sudut yang sama banyak iaitu 30 dan 30 darjah. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana daripada apa yang kita belajar ini untuk bina 60 darjah dan juga pembahagi ini, maka kita boleh menghasilkan sudut yang lain juga iaitu 120 darjah, 90 darjah, 15 darjah ataupun 45 darjah, boleh jadi 75 darjah, 105 darjah dan juga sebagainya. Okey, asalkan sudut itu berkaitan dengan 60 tadi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkannya. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak bina beberapa sudut daripada apa yang kita dah belajar tadi, iaitu kita telah belajar macam mana untuk membina sudut 60 darjah dan juga pembahagi dua sudut iaitu 30 darjah dan 30 darjah. Sebenarnya daripada dua konsep yang kita telah belajar tadi, kita boleh bina beberapa lagi sudut. Contohnya 120 darjah, 90 darjah, kita ada 15 darjah, 45 darjah, 75 darjah dan juga 105 darjah. Sebenarnya banyak lagi sudut-sudut lain yang kita boleh bina daripada sudut 60. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, ini adalah 120 darjah seperti yang ada dalam buku teks muka surat 183. Okey, di hujung ni cikgu akan tandakan titik P ya. So kita ambil kita punya jangka lukis, letakkan di bahagian tajam tu di titik P, kemudian kita buat satu lengkuk yang besar. Okey. Kemudian ambil yang kita labelkan yang titik persilangan ini sebagai Q. Kita ambil yang tajam letak di Q dan kita bina satu lengkuk di bahagian atas, maka terhasillah titik persilangan. Jadi kita ambil pembaris kita. Okey. Dan kita akan buat satu garisan ya. Kita akan buat satu garisan yang kena pada titik P dan juga tempat bersilang. Okey, disebabkan kita nak bina 120 darjah, jadi yang ini kita buat garisan putus-putus dahulu. Okey. Okey, sekarang kita dah bina sudut 60 darjah. Okey. So, untuk bina 120 darjah, kita kena gandakan lagi sekali. Jadi, kita masih menggunakan jangka lukis yang sama. Kita jangan ubah bukaan dia. Kita letak di titik persilangan tadi. Cikgu labelkan sebagai S. Kita letak di titik persilangan. Dan kita letakkan pensel kita di sini ya. Di bahagian yang kita nak silangkan dia. Okey, so kita buat satu garisan lengkuk. Maka kita telah menghasilkan satu lagi persilangan. Kita ambil pembaris. Dan kita letakkan di hujung dan hujung P, titik P dan juga tempat persilangan. Okey, maka kita buat satu garisan. Okey,
So sekarang kita sebenarnya telah membina sudut 60 dan juga 60 darjah. Jadi hasilnya adalah 120 darjah. Okey, itu cara untuk membina 120 darjah. Sekarang kita belajar pula cara untuk membina 90. Okey, so kita kena fikir daripada 60 macam mana kita nak jadikan 90, iaitu 60 kita kena tambahkan lagi 30. Okey, jadi cikgu akan ajar macam mana nak buat step yang sama. Kita ambil jangka lukis kita. Kita akan letak di satu hujung. Okey, so yang ni pun cikgu label P. Okey, kita letak di hujung P. Kemudian kita buat satu lengkuk yang besar. Kemudian letak di titik Q. Kita bina 60 dulu ya. So, maka kita kena bina satu lengkuk di atas. Okey, kemudian kita dah menghasilkan 60. Okey. Jadi, cikgu akan buat garis dulu. Yang kena pada titik P dan juga pada titik persilangan kita tadi. Okey. So, kita pastikan kena ya. Tak boleh kalau lari sikit dikira salah. Okey. So, sekarang cikgu akan buat garis putus-putus dulu. Okey, ini adalah sudut 60 darjah. Sekarang kita nak tambah lagi 30. So, daripada 30 bermaksud kita kena bina 60 dahulu. Kemudian kita buat pembahagi dua sama sudut. Okey, so guna kita punya jangka lukis yang tadi. Kita letak di titik yang baru ni iaitu S. Okey, kemudian kita adjust supaya pensel kita terletak pada lengkuk yang telah kita bina tadi. Okey, pastikan yang tajam betul-betul kena pada titik S ya. So, kita bina satu lengkuk yang baru. Okey, so ini sebenarnya sama saja step macam tadi ya. Okey, tak apa. Kita tengok dulu apa yang cikgu nak buat sebenarnya. Okey, so kita akan buat satu titik kat sini, garis. Okey. Okey, so komputer ni dia macam lari sikit ya. Tapi kalau korang guna kertas dan juga pembaris, make sure dia kena betul-betul pada titik persilangan ya. Tak apa, cikgu akan buat dulu. Kita tengok macam mana. Okey, so ni kita telah membina satu lagi sudut 60 darjah. Jadi macam mana kita nak hasilkan 30, iaitu kita kena buat pembahagi dua sudut, iaitu yang dekat sini kita nak bahagikan. Betul tak? Kat sini kita nak bahagikan. So, macam mana cara kita aplikasikan apa yang kita dah belajar tadi? Kita ambil jangka lukis, kita silangkan. Contohnya, dekat sini cikgu guna R. Okey, contohnya kat sini cikgu guna R. So, kita akan bina pembahagi antara R dan S. So, kita letak di titik R. Okey, kita pusingkan jangka lukis. Kita buat lengkuk di atas. Letakkan bahagian tajam di R dan kita bina lengkuk di atas. Okey. So, kita ambil tempat di S pula. Kita bina lengkuk satu lagi di atas juga supaya bersilang. Okey, so maka dia dah bersilang. Kita ambil pembaris. Okey, pembaris yang panjang. Maka kita lalukan antara titik persilangan tadi dengan titik P. Okey, titik P. So, sama tak? Make sure betul-betul kena ya. Okey. Okey. So, cikgu telah bina 30 di sini dan 30 di sini. Okey, jadi sebenarnya kita telah membina 90 sudut 90, iaitu daripada, contohnya cikgu label kat sini T. Okey, so sudut TPQ adalah 90 darjah. Sudut T, P,
Q adalah 90 darjah. Okey. Okey, seterusnya ini adalah cara untuk membina sudut 15. Okey, di mana daripada 60 kita kena fikir macam mana untuk jadikan 15. Okey, so kita akan bina 60 dahulu seperti yang kita telah belajar tadi. Daripada yang pertama sekali kita letak di bahagian tajam hujung P. Okey, so kita buka sikit lah. Okey, maka kita buat satu lengkuk yang besar. Kemudian kita letak di titik yang persilangan baru iaitu Q yang tajam. Dan kita buat persilangan di bahagian atas. Okey, cikgu rasa semua dah faham kot cara untuk bina sudut 60. Okey, jadi kita akan buat garisan. Okey, daripada titik P ke titik persilangan. Okey, so ini adalah sudut 60 sebenarnya. Cikgu adjust dulu sikit. Okey. Okey. So ini adalah titik persilangan. Okey, cikgu akan buat satu garis putus-putus. Okey, ini adalah sudut 60. Okey. Daripada 60 kita nak jadikan 15, bermaksud kita kena bahagikan 30 dahulu. Jadi kita buat pembahagi dua sama serenjang ya, di mana kita letak hujung Q. Okey, kalau besar sangat kita boleh adjust lah. So kita akan buat satu lengkuk di sini ya, supaya kita buka sikit. Okey, pastikan hujung Q tu kena dekat tajam. Okey, dan kita buat satu lengkuk di sini. Okey, kemudian kita ambil di S, titik persilangan S ini, maka kita buat satu lagi, letak yang bahagian tajam dekat S. Kemudian kita akan buat satu lengkuk lagi persilangan. Okey, ini adalah cara untuk membahagi dua sama sudut yang seperti yang telah kita belajar sebelum ni. Okey, jadi kita letak di hujung P, ambil pembaris. Okey, letak di hujung P. Kita akan lalukan di titik persilangan. Okey, titik persilangan kita tadi. Okey, so sekarang cikgu akan buat satu lagi garis putus-putus. Okey, so di garis putus-putus ni, ini adalah sudut berapa? Okey, kita telah bahagikan. Jadi sini 30, sini pun akan jadi 30. Okey, jadi maaf ya, ini terconteng sikit. Okey, cikgu padam. Okey, sekarang kita nak 15. So daripada 30, kita kena bahagikan 2 lagi. Okey, so kita nak bahagikan dari mana? Dari kawasan sini atau kawasan sini? Okey, ingat kita baca mesti sudut daripada yang mendatar ni, iaitu garis PQ, di mana sini adalah bermulanya 0 darjah. Jadi dekat sudut Q, P dan juga cikgu labelkan sini T ya. So sudut Q, P, T kita kena bahagikan kepada dua sudut lagi ya, dua sudut yang sama, sudut sama saiz. Okey, jadi kita buat satu lagi cara. Cikgu akan guna pen yang berlainan warna. Okey, kita akan buat pembahagi. Jadi sini ada titik persilangan. Kita letak di titik persilangan sini ni. Contohnya cikgu guna M lah. So sini M So kita letak di hujung M ni. Okey. Kita akan buat satu lagi lengkuk. Okey, dan tutup letak di hujung Q. Dan kita buat satu lagi lengkuk di sini. Titik persilangan. Maka kita ambil pembaris. Seperti tadi juga, seperti biasa kita letak di hujung P. Dan kita adjust pembaris kita supaya berada betul-betul dekat titik persilangan. Okey. Okey, so sekarang cikgu akan bina. Yang ini kita kena buat garisan terus lah Okey. So sekarang cuba tengok. Okey, so cantik kita punya garisan. Sebenarnya ini adalah sudut 15 darjah.
ini adalah sudut 15 darjah. So, sebenarnya kita telah membina sudut 15 darjah daripada 60 darjah yang telah kita belajar tadi. Jadi kesimpulannya, apa yang telah kita belajar hari ini ialah daripada mula-mula kita telah belajar cara untuk membina sudut 60 darjah. Kemudian kita belajar cara untuk membahagi sudut tersebut. Okey, jadi daripada dua ilmu yang kita telah belajar tadi tu, kita boleh aplikasikan apa yang kita dah belajar dua perkara ini untuk membina banyak lagi sudut-sudut yang berkaitan. Contohnya yang ada dalam buku teks latih diri 8.1G. Okey, ada 4 soalan dekat situ, iaitu kita boleh bina 90 darjah, 45 darjah, 75 darjah dan 105 darjah. Sebenarnya banyak lagi sudut-sudut lain yang kita boleh bina. Jadi murid boleh cuba buat pada latih diri 8.1G untuk uji kefahaman diri masing-masing. Okey, itu sahaja yang kita belajar hari ini. Cikgu harap semua faham ya. Okey, Assalamualaikum.